Baik, ini menjelang Malaysia memilih dan itu senarai parti yang bertanding di Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak yang kita tahu berdasarkan pengesahan terkini pada setakat ini. 20 Oktober nanti SPR akan bermesyuarat dan mengumumkan tarikh-tarikh penting berkenaan dengan PRU akan datang, termasuk sudah tentu tempoh berkempen, hari penamaan calon dan yang paling penting hari pengundian untuk jutaan rakyat Malaysia. Keputusan kali ini di tangan anda untuk menentukan siapa yang akan mentadbir negara untuk 5 tahun akan datang. Rakyat Malaysia berusia 18 hingga 21 tahun yang berdaftar sebagai pengundi perlu memanfaatkan peluang untuk memilih pemimpin yang berwibawa dan mampu mentadbir negara dengan cekap. Peranan golongan itu bakal membawa perubahan yang besar dalam landscape politik sekaligus memperkasakan amalan demokrasi di negara kita. Sehubungan itu, PRU 15 bakal menjadi medan untuk generasi muda menggunakan kuasa mengundi buat julung kalinya secara matang dan bijaksana, sejajar dengan perkembangan semasa. Itu disuarakan oleh beberapa pengundi muda yang kami temui di Terengganu. Dengarkan. Okey, untuk pengundi muda ni saya harapkan untuk masa hadapan dan masa-masa yang akan datang supaya bila selepasnya PRU yang kita akan hadapi ini, saya harap negara semakin stabil, tidak ada lagi krisis politik yang akan datang, dan saya juga hopefully sangat-sangat berharap supaya negara kita semakin maju lebih daripada negara orang lain, kerana apabila kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang pengundi, kita itu telah permulanya satu langkah di mana kita sendiri yang membantu negara kita untuk mengubah struktur-struktur yang diperlukan untuk membantu negara kita maju sebagai sebuah negara yang sangat berdaya saing. Sebagai pengundi baru, kita sebagai seorang golongan belia, apa yang kita nak untuk PRU yang baru, kita sebenarnya kita ada tanggungjawab untuk, kita pun ada hak untuk memilih pemimpin, macam mana kita nak pemimpin yang boleh untuk memerintah negara kita. Kita sebagai belia, kita kena berfikiran matang, bukan sekadar kita untuk komen di media sosial, tapi inilah satu platform untuk kita tunjukkan pemimpin mana yang kita rasa layak untuk memimpin negara kita. Ya, perlu ambil. Dan sepatutnya bagi saya umur 19 tahun ni perlu buka mata dan berfikiran matang untuk melibatkan diri dalam PRU akan datang ni. Sebagai pengundi muda, saya rasa kita mahu yang government yang berubah. Lepas tu kita nak better future untuk generation yang akan datang. So saya rasa ini adalah tanggungjawab semua rakyat Malaysia untuk memiliki. Kesedaran saya rasa macam untuk orang muda, diorang tak sedar banyak sebab orang muda tak berminat dalam politik dan tidak mengambil kesempatan untuk belajar tentang politik. So saya rasa semua orang muda kena ambil tanggungjawab untuk tahu pasal negara kita dan menjalankan tanggungjawab kita dengan baik. Kalau sebagai saya yang pengundi yang baru akan mengundi untuk pertama kali, saya inginkan sesuatu yang baru dalam PRU yang bakal berlangsung. Maknanya saya ingin melihat satu perubahan yang lebih ke arah yang baik berbanding sebelum-sebelum ini. Contohnya, kalau boleh saya nak satu perubahan yang lebih mementingkan kepada kepentingan rakyat. Dan kalau boleh tak ada rakyat yang tercicir dan boleh maknanya memberikan kebaikan kepada semua. Jadi tak kira siapa pun anda, muda ataupun tua yang tinggal di bandar maupun di luar bandar, penting untuk anda turun mengundi kerana masa depan negara berada di tangan anda. Hanya 5 tahun sekali. Dan hari Sabtu dikatakan hari yang paling ideal dan kondusif sebagai hari mengundi untuk PRU kali ini. Itu kata mantan ahli tetap Jawatan Kuasa Reformasi Pilihan Raya atau ERC, Dr. G. Manimaran. Katanya hari tersebut adalah hari di mana majoriti rakyat di segenap lapisan masyarakat di setiap pelosok negara mempunyai lebih kelapangan untuk keluar mengundi dengan selesa. Ia mengambil kira khususnya hari cuti hujung minggu yang berbeza di antara negeri-negeri di Malaysia, juga beberapa acara di pertengahan minggu yang sulit untuk diganggu. Lebih kurang 60% pusat pengundian tu, saluran
tempat mengundi itu yang asasnya ialah sekolah. Sebab tu baru-baru ini Kementerian Pendidikan kata mereka telah bersedia. Dan secara kebetulan ada sekolah mengadakan peperiksaan percubaan untuk SPM pada minggu tersebut, pada minggu yang dianggarkan, iaitu pertengahan. Dan satu lagi lah, ada juga yang mengadakan majlis perkahwinan dan sebagainya. So kalau kita buat hari Sabtu, saya rasa kalau ada sekolah yang mengadakan ujian percubaan dan sebagainya, kalau kita buat hari Sabtu, benda juga akan memudahkan semua pihak, semua pemegang taruh. Kalau sekolah hari Sabtu, kalau mereka boleh susun, dan hari Ahad, masih ada lapang untuk kita pergi ke semula untuk mengadakan peperiksaan atau sekolah bersidang semula pada hari Isnin. So kita ada masa untuk satu lagi hari Sabtu, kerana kalau kita di Malaysia, kita ada negeri yang cuti hujung minggu pada hari Jumaat, Sabtu. Ada yang hari Ahad. So kami melihat hari Sabtu lah hari yang paling kondusif untuk yang susah untuk semua pihak. Beliau berkata demikian dalam program Agenda Awani pada Isnin. Tapi bukan semua rakyat Malaysia akan dapat peluang untuk mengundi secara fizikal. Tapi diharapkan itu tidak akan menghalang mereka daripada mengundi, kerana kita ada beberapa cara alternatif yang sama penting juga. Seperti undi pos dan gabungan pilihan raya bersih dan adil atau bersih baru-baru ini menggesa proses undi pos melalui pembaharuan untuk memberikan hak kepada sejuta rakyat Malaysia di luar negara menjelang PRU15. Jawatan Kuasa Pemandu Bersih berkata walaupun pihaknya mengalu-alukan peluasan hak pengundi pos, namun badan itu mendapati wujud beberapa kelemahan dalam proses undi pos pada ketika ini. Dan saya mau berbincang dengan ini bersama dengan Thomas Fan, pengerusi Bersih 2.0. Thomas, apa kelemahan yang Bersih dapati pada sistem undi pos kita pada ketika ini? Kita memang mengalukan hak yang diberi kepada semua warga yang di luar negara semasa dari PRN Melaka, walaupun mereka di Singapura atau Brunei atau Thailand Selatan atau Kalimantan, mereka ada hak sekarang untuk menjadi pengundi pos. Tapi dalam kajian kita semasa PRN Johor, kita sedar bahawa proses di mana mereka memohon untuk menjadi seorang pengundi pos, masanya amat singkat. Tak cukup masa untuk mereka pada masa itu. Tapi dalam PRU 15 ini, semasa itu pembubaran parlimen sudah terbuka. Tapi apa yang kita nampak ialah proses yang digunakan oleh SPR amat manual, iaitu selepas seorang daftar sebagai pengundi pos, SPR akan tutupkan pendaftaran 3 hari sebelum penamaan calon. Dengan itu, kita percaya apa yang berlaku ialah SPR akan download semua alamat-alamat yang di luar negara, dan mereka akan cetakkan sampul-sampul surat. Dan selepas hari penamaan calon, di mana semua kawasan sudah tentukan siapa calon-calon yang akan bertanding pada hari mengundi pada kempen itu, mereka akan cetakkan itu kertas undi yang di mana dia masukkan ke dalam sampul surat yang mereka sudah cetak. Dan dalam proses itu kita dapati ada kesilapan, di mana ada yang lapor di Singapura, dia terima kertas undi orang lain, bukan walaupun di sampul nama dia, tapi kertas tu orang lain. So ini kerana prosesnya amat manual. So kita ada buat cadangan untuk izinkan orang muat turun PDF versi PDF kertas undi, di mana selepas hari penamaan calon, mereka terus dalam sistem, mereka login ke akaun MySPR mereka, dan mereka boleh download serta-merta
kertas dan cetakan, dan dalam 2-3 hari selepas penamaan calon mereka boleh kirim balik. Dan Bagaimana dengan rakyat Malaysia yang perlu undi pos tetapi mereka berada di kawasan yang mungkin tidak mempunyai rangkaian atau hubungan internet atau sekurang-kurangnya rangkaian internet yang memuaskan? Kalau itu memang tak ada internet, dan ini memang satu yang amat susah untuk mereka. Kerana untuk memohon sebagai pengundi pos, anda perlu login ke laman web SPR dulu dan bukakan satu akaun dengan SPR. Kalau mereka tak ada akses internet, memang mereka tidak ada peluang untuk menjadi pengundi pos dalam proses ini. Adakah semua cadangan ini, Thomas, sudah pun dikemukakan secara rasmi dalam apa-apa bentuk kepada pihak berkuasa khasnya SPR? Ya, ada. Kita ada hantarkan show kita kepada SPR, dan bersama dengan rakan kita Global Bersih juga ada showkan proses yang lebih sesuai untuk memudahkan kebanyakan orang yang layak di luar negeri. Dan atas jangkaan anggaran kita sekurang-kurang ada 1 juta orang Malaysia yang layak wang undi yang menginap di luar negara. Dan selain itu, Bersih juga sering memantau perjalanan pilihan raya, sama ada ketika pilihan raya ataupun tidak, dan sering memantau secara amnya aspek-aspek governance dan juga integriti pentadbiran. Dan pada kali ini sudah tentu tumpuan akan terarah dari Bersih ke arah pilihan raya umum 15 yang akan diadakan. Bercakap berkenaan dengan undi pos, Thomas, ada sebarang kekhawatiran maupun dapatan daripada Bersih berkenaan dengan integriti ataupun keselamatan undi pos pada kali ini? Kelemahan ialah akan timbul jika kita tidak ada polling agent atau orang yang agent wakil calon yang berhadir semasa sampul itu dibuka dan dikira. Kalau seorang calon tidak ada wakilnya hadir pada hari itu, ada kemungkinan pengiraan atau pembukaan sampul akan ada masalah. Tapi setiap calon diberi peluang untuk menghantar wakil, bukan? Memang semua ada hak untuk hantar wakil, dan kalau mereka tidak hantar, kalau ada sebarang masalah, itu ialah kesilapan mereka lah. Ya. Selain undi pos, pilihan raya secara umumnya, Thomas, apa lagi perkara yang Bersih merasakan boleh tambah baik dalam undian pada kali ini? Ya, segolongan besar yang perlu dipermudahkan untuk buang undi ialah anak-anak Sabah dan Sarawak yang menginap di Semenanjung, dan juga bilangan itu anggaran kita ialah agak 500,000 yang menginap di Semenanjung, dan sebaliknya ada 60,000 yang orang Semenanjung yang menginap di Sabah Sarawak. Now, dengan sekarang mereka perlu terbang balik kepada kawasan mereka untuk buang undi. Apa yang kita mengesahkan SPR selama-lama ini ialah berikan mereka hak undi awal. Hak undi awal bermakna 3 hari sebelum hari mengundi, mereka boleh buang undi mereka di Semenanjung. Kalau mereka di orang Sabah, Sarawak di Johor, kita SPR boleh tubuhkan satu pusat mengundi 3 hari sebelum mengundi, supaya semua yang layak boleh buang undi mereka ke dalam kotak untuk kawasan mereka atau beg untuk kawasan mereka, dan selepas hari itu beg itu akan di-seal dan kotak itu akan ditutup dan hantar balik ke pegawai pengurus di kawasan mereka di Sabah dan Sarawak supaya dikira bersama. Dengan pelaksanaan ini, saya percaya lebih ramai anak-anak muda Sabah Sarawak boleh buang undi mereka dalam pilihan raya ini.
Ya, ini satu isu yang penting yang sering diperkatakan baru-baru ini. Kita juga ada golongan pelajar dan mahasiswa sebagai contoh. Ada yang mengatakan bahawa tempoh hujung tahun ini ada yang sudah pulang dari kampung halaman ke universiti masing-masing sebagai contoh IPTA dan sebagainya, dan mereka khawatir jika pilihan raya diadakan sejurus selepas mereka pulang ke universiti jika mereka mengundi di kerusi di kampung sebagai contoh. Golongan ini juga dan golongan yang Thomas sebut sebentar tadi, jika mereka tidak dapat mengundi awal, adakah golongan ini boleh dan patut diberikan hak untuk mengundi secara pos kali ini? Ya, memang mahasiswa yang menginap di sini patut diberi pemudahan untuk buang undi. Kerana kita semua tahu dari awal kita dengar dari pelajar-pelajar yang di Terengganu, ya, mereka faham apa yang penting, mengapa mereka perlu main peranan dalam pilihan raya, kerana memang masa depan negara kita ialah masa depan mereka, dan mereka perlu ada ruang untuk tentukan masa depan yang mereka mahu. Saya harap SPR akan memudahkan untuk mahasiswa yang menginap di sini dan juga yang menginap di Sabah dan Sarawak juga. Baik, terima kasih Thomas Fan, pengurusi Bersih 2.0. Dan jika anda di luar sana ada yang layak ataupun akan mengundi secara undi pos, ini apa yang anda perlu tahu. Baik, itu antara proses dan kerangka pilihan raya. Sudah tentu, selepas segalanya, semuanya berada di tangan anda. Tolong turun mengundi kerana ia akan menentukan masa depan negara untuk sekurang-kurangnya 5 tahun akan datang. Rasuah Busters terus komited untuk memerangi rasuah dengan melancarkan kempen terbaru mereka, #1jari, dalam menyampaikan pentingnya nilai 1 jari yang memberi undi untuk membawa perubahan kepada negara kita. Kempen yang mula digerakkan sejak akhir September lepas membawa mesej hanya calon yang bersih daripada rasuah, bertanggungjawab, sedia membela nasib rakyat, berintegriti, jujur dan bijak wajar dipilih dalam PRU kali ini. Ketua Pegawai Eksekutif Rasuah Busters, Nur Hayati Nordin, berkata #1jari adalah simbolik jari jutaan impian rakyat Malaysia yang mengharapkan perubahan negara daripada segenap aspek. Jelasnya, nilai setiap 1 jari yang keluar mengundi akan menentukan sistem infrastruktur, sistem pendidikan, kesihatan, kerjaya dan macam-macam lagi kemudahan serta sistem keselamatan sosial juga yang lebih baik untuk segenap rakyat. #1jari secara rasminya dilancarkan pada 18 Oktober dengan kempen berkenaan selepas ini akan menjelajah beberapa negeri untuk terus membawa mesej tersebut
kepada segenap lapisan masyarakat. Baik, kita teruskan dengan perkembangan terkini. PRU15 terbaru sebanyak 151 daripada 191 bahagian UMNO seluruh negara dilaporkan sebulat suara menyokong Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri mewakili Barisan Nasional jika gabungan itu membentuk kerajaan pasca PRU15. Namun difahamkan setakat ini masih ada 2 bahagian UMNO iaitu di Perak, Taiping dan Bukit Gantang belum lagi mengadakan mesyuarat. Kita terus saja ke skrin sentuh Asra Awan ini untuk kita lihat. Ini adalah 151 bahagian yang menyokong Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai calon Perdana Menteri untuk Barisan Nasional sekiranya barisan itu memenangi PRU yang akan datang. Kita ada Selangor dengan 16, Pilihan Persekutuan ada 9 dan semua anda boleh lihat sendiri di sini. Perak antara yang paling banyak sekali kecuali 2 yang kita sebut sebentar tadi. 18 ada di Perak dan juga Kedah termasuk Jerai, Alor, Kuala Kedah, Pendang dan sebagainya. 151 jumlahnya. Pulau Pinang juga ada, Johor, Sabah juga ada mewakili Borneo dan Pantai Timur kita ada Kelantan dan Terengganu termasuk Kuala Terengganu, Hulu Terengganu, Marang dan banyak lagi. Ini adalah 151 bahagian. Usul ini diselaras dengan keputusan mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO dan juga pengumuman Presiden sebelum ini Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi di mesyuarat Agung Luar Biasa UMNO baru-baru ini. Dalam kenyataan Ahad lepas, Zahid turut menyatakan sekali lagi bahawa Ismail Sabri adalah calon Perdana Menteri dan menegaskan pendirian berhubung perkara itu tidak berubah jika BN berjaya mentadbir Putrajaya. Malah bahagian-bahagian UMNO yang diketuai oleh pengerusi perhubungan UMNO negeri juga membuat usul yang sama termasuk Datuk Seri Jamil K. Bahrom di Kedah, Datuk Seri Musa Sheikh Fazir di Pulau Pinang, Datuk Seri Sa'arani Muhammad kita lihat sini di Perak, Tan Sri Noh Omar untuk Selangor, Datuk Seri Rauf Yusof di Melaka, dan juga Datuk Hasni Muhammad Johor, Datuk Seri Wan Rosdi juga ada untuk mewakili Pahang, Datuk Seri Ahmad Said untuk Terengganu dan Datuk Jazlan Yaakob Kelantan dan juga Datuk Seri Bong Muhtaradin untuk Sabah. 151. Dan Zahid Hamidi sebelum ini berkata Ismail Sabri akan kekal sebagai poster boy Barisan Nasional di sebalik semua dakwaan yang menyangkal itu. Itu adalah pengesahan yang sudah pun diberikan oleh UMNO dan juga Barisan Nasional. Tapi BN perlu pilih lebih ramai calon muda kerana ia antara langkah efektif untuk menarik sokongan golongan muda ini pada PRU akan datang. Menurut Exco Pemuda UMNO, Muhammad Nur Aizat Nur Azam, calon muda dan baru tidak memikul beban masalah seperti rasuah dan sebagainya. Ya, dia orang muda dan orang berwajah barulah, new faces. Sebab kita tengok trend penerimaan pengundi kepada calon muka baru dan calon muda di 2 pilihan raya negeri, di PRN Melaka 86%, di PRN Johor pun 79%. Jadi penerimaan kepada calon muka baru ni mungkin sebab bila calon yang baru yang belum lagi pernah diketengahkan jadi yang berhormat dan sebagainya, baggage yang dibawa itu tak besar. Mungkin tak adalah isu-isu berkaitan dengan korup, rasuah dan sebagainya, itu tak ada. Dan benda inilah yang sebenarnya yang kita nak kena bagi tawaran muka baru kepada pengundi ni. Sebab antara benda yang cukup penting yang kita kena bersihkan balik BN ni adalah daripada wajah ataupun persepsi buruk mengenai korupsi dan juga rasuah lah terhadap pemimpin BN. Sebab itulah saya sangat mengharapkan agar kepimpinan Barisan Nasional pada kali ini masih lagi berani mengekalkan momentum untuk mengetengahkan calon muka baru dan calon orang muda lah untuk bertanding dalam PRU15 ni. Jelasnya golongan muda diakui semakin bijak membuat penilaian terhadap apa juga isu yang timbul kerana maklumat berada di hujung jari mereka. Selain itu, Muhammad Nur Aizat berpendapat BN perlu menawarkan solusi yang berkait rapat dengan masalah yang dihadapi golongan muda. Sementara itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata orang Melayu hanya ingin diperintah oleh kerajaan yang didominasi Melayu. Tun Mahathir berkata kaum Melayu boleh memilih antara Melayu penjenayah dalam UMNO atau Melayu yang bebas daripada kes penjenayah daripada Parti Pejuang katanya dan juga rakan kerjasama dalam PRU yang akan datang. Katanya Pejuang mewakili 4 parti politik Melayu iaitu Pejuang, Putra, Iman dan Berjasa serta ramai orang Melayu yang tidak dibenarkan aktif dalam politik.
Katanya masalah orang Melayu, terutamanya kemiskinan dan kehilangan tanah, menjadi tumpuan utama dalam agenda pejuang. Pengerusi penaja GTA, Gerakan Tanah Air itu memberi jaminan bahawa keluhuran undang-undang akan dihormati oleh Parti Pejuang. Dan beliau menambah, kuasa tidak akan disalahguna, rasuah akan diperangi, kos sara hidup akan diturunkan dan negara katanya akan pulih sehingga kembali menjadi harimau Asia. Itu saja untuk menjelang Malaysia Memilih pada kali ini. Segala maklumat lanjut seperti biasa, saluran 501 dan astroauni.com. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.